ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث حديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah sekali lagi memberikan kepada kita masa dawam. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kudrat untuk sama-sama kita sampai ke surau, sampai ke majlis-majlis ilmu, sampai beribadah kepadanya, serta taat kepadanya, serta sembah kepadanya. Alhamdulillah, kita masih lagi bersyukur pada Allah Ta'ala. Dengan kurniaan Allah Ta'ala, anugerah Allah Ta'ala, Allah Ta'ala pilih kita daripada ramai-ramai manusia yang duduk kampung ni, dah duduk sama-sama menghidupkan majlis-majlis ilmu yang merupakan taman daripada taman-taman syurga. Iza maratu bi riyadil jannah fartahu qalu wa ma riyadul jannah qala hilaquz zikr. Apabila kita melalui taman-taman syurga, Nabi sebut, duduklah. Sahabat tanya, apa itu taman syurga? Lalu Rasulullah SAW jawab, taman syurga itu adalah apa? Majlis ilmu ni, kita duduk majlis ilmu ni. Walaupun tak ramai orang, tapi sini ramai. Tempat lain kadang-kadang tak ada orang. Kadang-kadang ustaz duduk mengajar seorang, 2 orang tu. Betul kau kata, aku pun pengalaman. Kita biasa dah 2 orang pun 2 orang lah dia. Lagi anak je tak apa ya. May yuridillahu bil khairat yufaqih. Barang siapa yang Allah Ta'ala hendak kepada dia kebaikan, Allah Ta'ala beri dia kefahaman agama. Walaupun seorang, 2 orang, 3 orang, harta apa, tak lain dah faham. Harus nizam sibuk. Takkan semua sibuk sekampung. Ke mana? Dalam sekampung masjid bakpok semua. Masjid tengok lalu masjid. Besar pada kampung ni. Setengah-setengah lah. Ada yang cek pada kampung. Macam sini kampung ni. Macam ni. Mungkin dia pun surah. Surah yang tak ada sejid. Kalau sejid mungkin besar juga. Besar. Tak ada orang agak. Ni pengunjung surah yang cek. Dapat penuh sikit. Kan banyak sejid besar-besar tapi tak ada orang. Ni masalah. Baik buat surah cek.
Dah, nampak orang ramai sikit. Dah. Daripada muda. Dah waktu orang kecil, orang lain nak masuk dah boleh. Dah, orang lain kabur. Bagi anak dah. Dah. InsyaAllah kita sambung hadis kita pada malam ini. Hadis yang keberapa dah tak tahu. Berapa? Sambung. Sambung je. Hadis ke-9. 10. Lepas 9. 10. Ingat, hujung ingat. Ada orang ingat asam. Tak apalah salah pun bawah je. Walaupun ada ke-9 pun kadang-kadang ada lagi benda-benda masalah-masalah yang perlu kita balik mula. Ia berkait juga walaupun ada ke-9, 10 pun kadang-kadang kita baca gak tahu. Kita balik mula. Cuma kita ikut tutang. Nanti sampai hadis ke-10. Sampai ke-10, tajuk dia bahayanya kemewahan. Mewah ni bahaya. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yaqul inna lajulusun ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam fil masjid idh tala'a Mus'ab bin Umair ma alaihi illa burdatun lahu marfu'atun bifard. Falamma ra'ahu Rasulullah baka lilladhi kana fihi minan ni'mah walladhi huwa al-yawma fihi. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaifa bikum idza ghada ahadukum fi hullatin wa ra'a fi hullah wa wudi'at baina yadayhi sahfatan wa rufi'at ukhra wa satartum buyutakum kama tustarul Ka'bah. Qalu ya Rasulullah nahnu yawma idzin khairu minna yawma natafarrahu lil ibadati wa nuqfal mu'nah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la antumul yawma khairu minkum yawma idzin. Rawahu Tirmizi. Apa dia? Daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ataupun karramallahu wajhah. Dia diridai oleh Allah Ta'ala dan Allah Ta'ala memuliakan, memberi cahaya kepada wajahnya. Kerana Sayyidina Ali ni tak pernah sembah berhala. Satu kalau ada kadang-kadang sebut Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memuliakan wajahnya. Sebab dia tak pernah sembah berhala. Ali adalah sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga merangkap menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga merangkap yang bawa keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Sayyidina Ali. Keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali Nabi sendiri yang didik jaga dia. Kerana jasa Abu Talib jaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada tempat pergantungan. Tak ada tempat pergantungan, tahu tak? Tak ada tempat. Ayah meninggal sebelum dia lahir. Ayah Rasulullah. Umur dia umur 6 tahun. Baru nak cecah 6 tahun, baru nak kenal. Meninggal dunia pula. Duduk dengan tuk. Biasalah tuk. Duduk dengan tuk lah, Toki. Duduk dengan Toki Abu Abdul Muttalib.
duduk dengan Abdul Muttalib. Duduk dengan Abdul Muttalib. Allahu Akbar. Tak panjang umur juga. Dah siapa usia 10 tahun baru nak kenal-kenal. Baru nak berzina-berzina. Tak lama kemudian meninggal pula Abdul Muttalib. Lalu sebelum Abdul Muttalib meninggal dunia, dia berwasiat, dia berpesan kepada Abu Talib. Supaya apa? Supaya jaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib ni adalah adik-beradik Abdullah. Mak, semak dan saya. Abdul Muttalib ni ramai bini. Ramai bini dah anak pun dah 10 orang lelaki. 10 orang lelaki anak Abdul Muttalib. Lepas tu Abdullah ni pernah dinazar. Bukan Abdullah dinazar. Dia kata kalau aku boleh anak 10 orang, dah aku nak sembelih salah seorang daripada anak aku. Tak kira lah siapa-siapa aku ni akan aku sembelih. Wah, tu baik Rasul. Tu baik Rasul ngelah umur ni iaitu cukup 10 orang. Dah cukup 10 orang Rasul hak lelaki. Dah ada orang perempuan lagi. Dah hak lelaki cukup 10 orang. Dia pun buat undian-undian kena kepada Abdullah. Hak dia sayang budak kena. Dah dia pun mikir panjang juga. Kalau hak lain mungkin meleh lalu. Bunuh lalu. Dah hak dia sayang pula. Tapi nawak gua ni dijanji dah nawak Kaabah. Tuhan Kaabah. Kalau aku pula anak lelaki, aku nak bunuh kau. Lalu dia nak bunuh Abdullah. Nak bunuh Abdullah. Tak lama kemudian orang bagi nasihat, janganlah. Dah orang lain pakai bunuh Abdullah, dia nak bunuh pula. Abdullah ni baik orang dia. Bagus, to'ah, patuh, ikut ayah. Dah ayah dia pun sayang dia. Dah anak kesayangan. Anak emak. Faham tak? Macam kita kat dalam ramai-ramai, ada orang kita sayang seorang. Dah. Sayang tak ke? Tak ada orang tak sayang no. Dah. Tapi kalau nanti tak dikira ni. Dah. Sebab dia anak bukan tak ada pok. Tuan ada, dia sayang ni buang anak. Dah. Tapi lembu, itik kalau ada anak, tak kira pok mana pun. Dah. Itik lembu sayang anak dia, tak buang. Tapi orang ni tak kira. Kis. Tak dengan cara yang betul, dia buang sanggup bunuh anak. Ini masalah. Jahat pada binatang ni. Manusia kalau dah rasa agak jahat pada binatang. Aku ni. Dah. Jumpa baby duduk dalam tong sampah. Jumpa duduk dalam tambang. Jumpa duduk kat sejik. Itu tak apa ni sebab hidup. Hak mati. Jumpa tengok kena makan di anjing. Macam-macam. Mok je ni bengong. Pok je ni dah tanggungjawab. Syaitan lagi. Dah. Benda ni bunuh nyawa. Bunuh nyawa ni macam itu bunuh orang. Dah orang juga tu. Dah bukan tu. Dah anak kita orang kan. Dah bunuh orang. Dah dosa dah bunuh orang. Ke biasa je bunuh orang. Dosa lah boh. Dah kita bunuh. Begitu juga Abdullah. Siapa masa dia nak sembelih, nak kena sembelih. Ayah dia. Dah ayah dia Abdul Muttalib tok Nabi. Nak sembelih. Dah. Lalu orang bagi nasihat. Dah ayah dah membagi kahwin lah dia. Dah hidup kahwin ni. Dah. Nikah dia. Dah. Biar dia berkeluarga. Dah. Dadang keluarga lagi. Nak kena meleh dah. Nak kena bunuh dah. Dah contoh. Dah. Lama kemudian Abdullah pun dibawa
temu dengan orang ni. Dah, akhirnya naik ke bukit. Nak buat nazuk lah. Dah, orang pun bagi cadangan. Cadangan mana? Mutukar Abdullah dengan melek unta. Faham tak? Lagi mana dah tubik nama Abdullah, lagi tu lah, banyak tu lah mu akan melek unta. Banyak mana? Selagi mana dah nama Abdullah dah tubik. Tulis nama unta, nama Abdullah. Kocak tubik unta. 10 ekor unta keluar. Sekali kocang 10 ekor unta keluar. Gocang. Biasanya macam itu buat macam nasi, uni nasi. Macam orang main tikar, main ikan. Pak, aku nak benda tu, tulis benda lain. Dah, lagi tu tak boleh, lagi tulis tikar. Habis gitu. Dah. Budak-budak, biasa dah. Dah, lagi tu dah tikar, puasa. Habis gitu. Minta pulang ngambuk. Mak, nak bitis. Apa? Nak beli mainan. Dah, buat mainan. Dah kena kita nak benda lain. Dah, ni kata hijau juga. Kita lain ke bawah, ke atas. Kita pun bodoh dapat atas, kita tengok bawah. Lain kali kocang dulu benda tu. Zaman aku dulu kocang dulu. Dah, kocang duduk bawah betul. Kalau bau tekan. Ni dah, tengok atas. Budak-budak dah cantik juga. Dah atas aku dulu. Dah, nak kapal ni gitu. Dah main nikah. Gitu juga Abdullah. Siapa satu masa? Keluar. Keluar. Nama Abdullah adalah cukup 1 ekor unta. 1 ekor dah unta. 10 kali berapa? Kali 10. Ha? 1 lah sayang. Dah. Tapi walaupun 1 ekor, dia masuk dalam bab Islam pun ada aja. Masuk bab kisah pun, bab kisah. Kalau orang bunuh, salah bunuh orang. Ataupun sengaja bunuh. Dah, dalam biasanya sengaja bunuh, hukuman dia sabit kesalahan kena bunuh balik, bunuh balas. Dalam Islam ada dimaafkan. Kalau keluarga kata, ada aku bunuh yang aku tak boleh benda. Dia mati. Tak ada benda kau. Dia mati tak. Bukan boleh balik pula kena bunuh dia pun. Dah. Kalau kita jenis nak marah, kalau dia hidup, dia bunuh orang lain pula. Dah. Baik bunuh dulu. Dah. Itu dah apa. Dah. Tapi, kita kata kita orang tanya. Kamu tanya, mu nak piti ke, mu nak bunuh dia? Nak piti ke mana? Dah. Orang tu mati dah, boleh piti. Boleh piti pula. Dah, boleh piti. Nak piti yang ke mana? Nak kira? Kira macam tadi yang kita sebut ni. Pada? Macam kita sebut ni. Mana? 100 ekor nyawa. Dibalas, diganti dengan nyawa tadi. Abdullah tadi selamat. Sebenarnya 100 ekor tu. Dah, tu. Balik mula kisah kita, jauh lagi ni. Dah, tu mukadimah baru. Dah masuk ke mukadimah. Tu baru orang panggil ulasan pertama. Dah, baru cerita bab tok dia. Nabi duduk dengan tok dia. Dah, tok dia pun meninggal dunia juga. Duduk dengan Abdul Muttalib. Abdul Muttalib. Duduk dengan Abu Talib. Dah, Abdul Muttalib tok dia. Abu Talib. Duduk dengan Abu Talib. Duduk. Siapalah Abu Talib meninggal dunia. Dah. Siapalah Nabi besar. Nabi dewasa. Nikah dah. Lepas Nabi nikah, Nabi pisah lah. Dan duduk dah dengan Abu Talib. Dah. Nabi ada keluarga dah. Lepas Nabi ada keluarga, Nabi tengok Abu Talib ni anak ramah. Dah. Minta dengan Abu Talib nak bela, nak jaga. Dan Sayyidina Ali ni duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni hadis daripada Sayyidina Ali. Ini cerita apa dia? Bahawasanya kami sedang duduk sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami tengah duduk
dengan Rasulullah duduk dalam masjid, tiba-tiba datang Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu dan tiada ada di atas badannya kecuali selendang yang bertebal dengan kulit. Tak ada benda dengan Mus'ab. Tak baju duduk pakai. Tak pakai kebekak. Lepas tu ada selendang. Selendang. Dia mujab muhajirin yang terpaksa meninggalkan segala harta benda kemewahan. Dia dah sanggup ambil kemewahan dulu daripada agama. Dah, dia boleh. Bukan aku kata. Dah, Nabi kata gitulah di zaman. Dah percaya tengok ada ni sanggup beli orang kafir semata-mata nak jaga bakat dan darjah. Betul tak? Kalau kata tengok ni dalam duduk celek lagi, duduk tahu. Dah celek buta lagi. Dah. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ilahnya Mus'ab, bagaimanakah keadaan kamu pada waktu nanti? Pergi di waktu pagi dengan satu pakaian dan pergi di waktu petang dengan pakaian yang lain pula, dan bila diangkat satu hidangan dengan yang lain, dan kamu menutupi menghias rumah kamu dengan memasang kelambu Ka'bah." Nah, maka jawab sahabat namanya Mus'ab tadi, "Wahai Rasulullah, kalau waktu aku gitu, dah nescaya pada hari ini kami akan memberikan dah keadaan itu lebih baik." Dia kata waktu itu lebih baik. Dulu dia mewah dah, tapi sekarang ni dia tinggal segala harta dia, kemewahan dia, tinggal selah baju. Tiba-tiba Rasulullah tanya wahai Mus'ab, dah jika satu hari waktu pagi, petang, waktu lain, pakaian lain, dah rumahmu boleh hias macam-macam hias kamu kat bawah tukur rumah, dah dan kamu menutupi hiasi rumah kamu seperti mana kamu masak kamu kat bawah. Maka jawab sahabat, tentu keadaan kamu waktu itu lebih baik. Dia kata waktu itu lebih baik. Dia kata kenapa? Daripada keadaan kami hari ini, kami akan memberikan perhatian sepenuhnya. Waktu itu kami dah baju pagi, lain dah, petang, lain dah. Ke mana? Ada tukang gaji pula dah, tukang pasir pula ke mana? Itulah nak kabarnya. Dah, kami memberikan sepenuhnya untuk mencari, dah tidak mencari rezeki. Dan lalu Nabi SAW bersabda, "Tidak." Rasulullah jawab, "Tidak, Mus'ab, tidak. Keadaan kamu hari ini lebih baik daripada keadaan kamu hari itu." Mus'ab kita kena tahu cerita dia dulu. Nak cerita tentang Mus'ab, nak tahu. Mus'ab ni kalau kita agak orang kampung kita agak hal jenis market. Tahu market? Ketika mana dia duduk di Makkah Mukarramah, dah dia ni jenis kalau saing dengan orang kaya-kaya. Saing dengan orang yang jenis passion. Lain orang passion mana? Gambar cacang aja. Gitu. Dah, lain orang pakai baju fit ya. Tak. Dah. Lain orang pakai dua warna. Aku dah kenal dah sebut nanti. Aku tengok jin je. Dah. Tanya ke jin dah dulu. Dah. Pakai dua jin contoh. Dah. Di bahang dua jin. Lain jenis orang biasa pakai dua jin. Itu pakai dua jin atas. Dah. Ada ni orang pakai dalam keadaan semak semua. Tak ngotor. Dah. Tiba-tiba. Dah. Dia ni sanggup tinggal kemewahan semata-mata kerana Islam. Dia ni anak manja. Kamu tahu anak manja? Anak manja kan. Sikit-sikit. Mak, orang pukul. Dah. Bapa, isteri tinggal kita. Contoh. Dah. Manja lembut. Ngadu kuat. Tiba-tiba dia mendapat berita masuk Islam. Dia kenal Nabi. Sifat Nabi dia tahu. Dia pergi rumah Al-Qam, dia belajar.
Dia belajar, dia masuk Islam. Dia duduk ni. Dah, orang smart. Orang handsome. Tahu handsome. Kalau kapal tu, dia lah handsome kali. Dah, bukan tak handsome, kaya. Manja, goyang kaki. Nak dia. Kerja buat dah. Mak dia orang lain suruh kerja. Mus'ab dah. Duduk saja duduk. Betul Mus'ab ni kadang-kadang jadi bosan. Tu dia boleh jumpa Nabi SAW. Dah tak ada kerja nak buat. Dah, dia buat kerja berat-berat. Mak dia dah panggil. Tiba-tiba dia tahu. Mak dia tahu dia masuk Islam. Dah, mak dia tahu dia masuk Islam. Dia pun dah bagi makan. Dah bagi minum. Dah, Mus'ab tetap dengan agama dia. Oh, biasalah anak manja dok sambut mak pulak marah. Tahu anak tu kuat agama. Dah, ambil agama Islam. Lalu, tak lama kemudian bukan setakat tu, mak dia pula uji dia pula. Dan dia pun sayang mak dia. Dia dah sayang mak kat tangan. Dah, sayang mak. Dah, sayang mak dia. Dia sayang mak dia. Dah, dia sayang mak dia. Mak dia buat gini. Mak dia ngajuk tak mau makan. Sambung makan. Seminggu tak makan. Keren mak dia. Daripada segar mega. Keren mak dia. Usaha suruh makan, tak mau makan. Lagi mana mudah keluar daripada agama Islam. Tengok ujian usaha. Ujian. Mak ngajar bah. Dah. Dah tadi kurung dah jadi ni. Tak bagi makan, dah lagi minum. Usaha lagi. Dah. Lele sakit. Tiba-tiba mak dia pula sakit. Mak dia sakit. Dah. Sehingga adik-adik dia, keluarga dia, kampung Mus'ab. Wahai Mus'ab, mempujuklah mak suruh makan. Dia kata, dah, aku tak cakap dah. Mak tak mau makan ni. Wajah cerita ni. Dah, kerana mak ni keluar daripada agama. Dah ikut agama nenek moyang. Masuk agama Islam. Mus'ab suruh mak dia. Mak dia kata, aku tak akan makan, dah akan minum. Dah akan makan, dah akan minum. Selagi mana mu ni dah keluar daripada agama hak mu abang anak ni. Mus'ab kata mana mak dia? Tahu dah. Tahu dah dia kata mana? Nak tahu dah? Nak lah. Tak, dia kata, wahai makku, jika Allah Ta'ala itu bagi kamu 100 kali nyawa. Harap. Dan Allah setiap 100 kali nyawa Allah Ta'ala cabut satu kali. Dah, matilah. Cabut tu mati maksud dia. Mati hidup balik. Mati pula, hidup balik. Mati pula, hidup balik. 100 nyawa. Kalau musuh aku nak keluar daripada agama Islam, aku takkan keluar daripada agama yang aku anti. Allahu Akbar. Dengar gitu mak dia pun teriak lah. Dah marah lah. Hambat dia keluar. Tak ada baju. Tak ada baju pula. Tak ada pakaian. Dah selas pinggang. Hak tadi, hak smart, hak market. Tadi tak ada market dah. Tapi dia seorang sahabat yang sangat-sangat hebat ujian. Batu Rasulullah tengok dia, keadaan dia dengan dulu kat pergi majlis Rasulullah, dia smart kali. Hasil kali dia. Dah. Tak orang buat tengah tu ni. Orang kenal Mus'ab ni memang orang dia lagi. Orang jadi market, faham market. Dah, jadi ikut fashion. Dah. Orang jadi gaya. Orang jadi gaya. Jadi gaya ikut trend dia kata. Dah, bukan ikut trend untuk orang. Kita ikut trend untuk orang dan tak orang puan. Dah, orang puan pergi belajar luar, tengok orang Melayu pakai baju seksi, dia pun ikut kata pakai bola rambut. Apa dia nu pakai singlet. Skirt. Nak sebut dah tu. Dah. Pakai skirt. Allah.
tak ada lagi apa lagi ya. Pakas ke ada dah sini. Lama dah. Dulu. Tapi kalau mau pergi belah-belah hidung, ada ya. Saya kata pergi belah hidung, ni pergi ke patah-patah. Dah. Pergi belah-belah pula-pula, ada ya. Tu bukan Melayu masalah. Tapi orang Melayu ada juga jadi bodoh. Ya. Kain sikit. Dah. Pakai bikini pula. Dah. Dah tanya ke Tok Bali. Tahu Tok Bali? Mana? Tok Kelantan. Indonesia. Bali. Bali. Kelantan. Tok Bali Kelantan. Oh, salah. Dah aku dah tahu mana. Dah orang sebut. Dah ajegi pun. Dah. Pergi kat Bali tu. Dah. Pergi kat Bali tengok Dah. Aku dah tahu orang kata. Dia kata ustaz, kalau ustaz pergi dulu ustaz, takut cabut piuk, takut sebab. Pakai lu benda dia kata. Dia kata, bukan aku kata. Takut dia buat gitu dah. Dah. Dia kata, tu takut dia dah. Dah. Aku dah tahu sebab aku dah pergi lagi. Dah. Kalau boleh pergi ya. Dah. Tahu dah benda gitu jangan lagi ya. Dah. Lain kalau mumi iman kuat. Dah. Kalau iman dah buat cabut kali kamu. Dah. Aju kali kamu. Dah. Jangan. Dah. Jadi kita walaupun warok pun. Warok dua bakul kali pun habis sekok ke. Dah. Dah kira ke. Kesilah air bulan. Dah kena jaga berpurah. Dah. Nak kabuannya makai lah. Dah. Jadi ikut passion. Dah. Jadi smart. Tapi keadaan dia selepas daripada Islam. Tu nak cerita hati ni. Kayak Musa ni. Dah. Hidup dalam keadaan kemewahan. Dah. Hati ni menerangkan umat pada waktu sekarang. Waktu sekarang. Nabi sebut waktu masa akan datang. Akan datang umat yang mendapat kekayaan, kemewahan dalam kehidupan. Kita ni. Dah jadi macam Musa. Kita ni mewah dah. Mewah dah. Mewah dah. Baju duka semua. Ni baju. Mujur aku pakai baju 3 tahun pak. Dah. Kalau aku pakai baju hijau malang tu. Tu aku pergi 2 tahun baru. Dah. 2 tahun aku baru lagi ya. Dah ni. Lama aku duduk pondok 10 tahun. Dah sampai senang. Duduk pondok pun duduk. Ingat baju ni. 6 tahun, 7 tahun dah. Duduk di Selangor. Ni kurki 3 tahun dah. Dah, nak habis dah. Dah, sebelum kurki sekejap. Pergi terbang sekejap. Sebelum terbang tu, duduk Selangor. 5 tahun. 5 tahun dah baju ni. Dah, mujur. Aku pakai baju apa? Dah. Dah. Dah beli baju baru ni. Ni kain ni. Ni baru lagi Dah. Pergi buka beli. Dah. Ni baru tukar semua. Dah. Musa. Setahun tu. 2 tahun tu. 3 tahun tu. Baju ni. Ada. Baju ni. Baju. Tu. Duduk dalam keadaan kemiskinan. Kita buat tukar-tukar. Tengok, mari pakai baju lah. Dah. Aku baru ni aku pakai baju jubah hijau. Warna jadi je adalah kereta di sini. Tapi jadi panas sikit. Dah. Dah lah sini panas dah. Dah. Sejuk sini pasal aku anu. Dah. Tempat lain Dah. Nak kabur je. Baju tu. Warna hijau lah. Tapi aku jadi minat pakai baju warna hijau. Awal ni. Bukan. Kalau ustaz ni kuat sangat hijau macam kan. Dah bukan kuat hijau. Memang dia ni minat pakai baju warna gitu. Warna. Biasa warna hijau warna koko lah. Dua. Dah warna putih. Jarang-jarang. 3 warna ni yang kita biasa pakai. Hijau. Putih. Putih Dulu putih minat. Mana-mana putih pakai jubah ni. Tapi putih lepas tak. Dah pakai baju putih sikit 2-3 kali ni kan kotor. Dengan cepat kotor cepat kotor. Ada dalam kereta. Dia spare pakai baju. Dah.
Nak kabuannya baju putih, tempat kotor, benar je, molek lagi. Tu pakai sunnah. Pasal kaya sunnah. Pakai baju. Mudah kena pakai baju kau tu, baru lagi tu. Tak, baju warna putih. Ada baju warna putih tu baru lagi. Tak, nak kabuannya, kita hari ni bukan gitu. Pagi tadi pakai baju lain. Macam aku tadi pakai baju lain ni. Tak, hari ni, sekarang ni pakai baju lain pula, jumpa pula. Tak, kita lah pakai baju t-shirt. Tak, baju ni apa ni? Ada clear. Baju biasa-biasa lah. Tak, dah luar baju mana, dah kenal nama baju tu. Nak kabarnya hari ni kita tengok dak putu-putu, banyak perhiasan, banyak ragam. Dalam keadaan demikian kita juga mungkin akan berkata perkataan sahabat di mana kalau segala sudah lengkap, dah, tetapi kita maka mudahlah untuk melaksanakan ibadah. Kalau aku dah duduk gitu, kita hari ni kalau kena kepada kita kata, dah pakaian dah basuh dah. Dah baju basuh dah. Dah ada semua pakaian baju apa. Tak payah dah kerja buat amal ibadah dah lah. Dah. Kita hari ni gitu dah. Apa yang amal juga basuh kan tak ada. Apa yang amal juga sejak bapak so ada orang. Dah surah bapak so ada orang. Kapur amal kan. Tapi sejak surat tak ada orang. Tak ada. Time mayang masuk aku. Tak, time mayang, time majlis tak ada orang. Ni. Nak kabarnya? Dah, sama kat kita. Kalau kita kata, dah, kalau semua kita nak, seumpama Nabi sebut, macam kita kata, semua kita nak, ada bakal. Dah, kenapa kita nak? Nak kenapa? Nak kereta, Tuhan bagi kereta. Nak motor, Tuhan bagi motor. Nak beri, nak bini, boleh bini. Dah aku ada bini. Dah contoh. Dah, nak beri, nak anak, ada anak. Dah, aku memang ada anak. Dah kamu tengok ustaz lain macam. Dah, saya katalah aku ni aku kamu. Dah, nak keluarga, ada keluarga. Nak apa? Ada bakal dah. Dah kalau keadaan kita gitu semua kita nak ada bakal. Nak betis, ada betis. Dah nak kabar ni. Ada betis. Nak betis, nak tak? Ada betis. Contoh kita kata kita ada betis. Nak apa? Tak ada apa dia. Dah, nak kabar ni tak ada apa dia. Semua hak kita nak ada bakal. Agak-agak kita akan jawab apa dia. Kalau semua hak aku nak dah, mungkin aku tak ada kerja buat lah. Dah, aku nak beribadat lah, nak taat lah, nak sembah Tuhan lah. Sama macam Musa jawab tadi. Tu dah. Sama macam Musa jawab tadi. Macam semua orang dia kuat nak tu, ada bakal. Nak kabar kepada kita, nak royak kepada kita, dah, begitu juga di sini. Hari ni sama lah. Musa kata bahasa tu dia tu tak ada baju pakaian. Kita ni ada pakaian, ada baju, ada dekat lah, cukup semua dah. Apa dia tak anggap? Apa dia semua juga? Ni berkaitan dengan Nabi ni. Tak, keadaan sebab kekurangan itu lebih baik. Rasulullah sebut keadaan lebih kekurangan itu lebih baik untuk kita, artinya memberi kesempatan untuk kita melakukan ibadah. Kita cari nafkah, kita buat kerja, tu ibadah. Bukan ibadah nanti bayar je dah. Bukan duduk 24 jam surang sejid dah. Waktu sembahyang kita sembahyang. Waktu duduk dalam majlis ilmu kita duduk. Tetapi waktu kita bekerja pun dikira ibadah. Dan kita cari meeting apa? Untuk apa? Untuk kehidupan kita. Untuk apa? Mudah kita buat ibadah. Mudah kita taat. Mudah kita baca. Kita ikut syariat Allah. Itu ibadah juga.
nanti bayar tu ibadah. Kita jadi ngapuk main ibadah. Buat baik orang ibadah. 24 jam kita melengkapi ibadah. Orang tanya kita lama mana buat ibadah? Banyak mana kita buat ibadah sehari kita? Banyak ke sikit? Ha? Banyak mana kita buat amal ibadah sehari kita? Seharian kita ni banyak mana? Ha? Banyak mana? Boleh jawab? Ha? Banyak mana kita boleh buat ibadah? Seharian kehidupan kita. Banyak mana? Ha? Boleh kira? Tak boleh kira? Kalau aku kata 24 jam. 24 jam bagi tidak buat. Nah, ibadah ni dikira selama 24 jam. Setiap masa, setiap saat, setiap detik kita tidur buat ibadah. Kalau kita tak tidur, menyebabkan kita sakit. Nak sembahyang tak boleh, dah khasyuk dan sebagainya. Maka wajib tidur. Maka tu dikira ibadah. Waktu dalam Islam ni semua dikira pelbagai sudut. Kita bekerja. Kalau nak kerja, tak ada piti. Nak bagi anak bini makan apa? Nak makan pasir? Nak makan pun getah? Dah ada orang makan pun getah. Makan potato. Bukan pun getah, potato. Ada orang makan. Tu dah apa ada orang makan. Apa dia orang makan? Nak orang takut. Dia kira ibadah. Sebab jaga keluarga kita, jaga anak-anak kita. Tu. Kita sibuk mengumpulkan harta. Maksudnya di sini, walaupun kita kumpul mengumpulkan harta, kita juga sibuk menjaganya dan sibuk juga menambah banyak lagi. Batu nak kabarnya, kita ni dalam kehidupan kita berwaspada. Berwaspada mana? Kita jaga ibadah kita, semayang jaga dah, puasa jaga dah, kita kerja dunia pun jangan terlampau, melampaui. Sehingga kan kita lupa semayang. Sehingga kan kita lupa taat kepada Allah Ta'ala. Dah, hak kewajipan kita, hak Nabi sebut, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Dah, wal muslimat. Diwajibkan menuntut ilmu di atas tiap-tiap batal tubuh lelaki, muslimin dan muslimat, perempuan. Menuntut ilmu di sini ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain dah pahali, basuh elok dah suci lagi. Ustaz tahu mana basuh elok dah suci? Mumpang wadi. Batu, buat basuh elok, basuh suci pun ramai mana orang dapat. Ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalan tepi kubur, Rasulullah pun kata, aku dengar orang kubur berteriak menangis. Sebab apa? Tahu sebab apa? Sebab tak suci. Bahadah tak suci. Kecil tak basuh. Kecil basuh tapi tak sempurna. Batu dalam bab tahara, bab bersuci, bab keluar ngaji pun kena batu. Kita disunatkan berdehan. Bukan ngaji nak berdehan. Dah disunatkan. Kau orang hari-hari ni supaya apa? Lepas laki ngaji-ngaji. Kalau ada takut duduk lekat. Jadi mana ngaji? Dah mayat nasawar jadi ngaji. Mana kau orang yang ada masalah. Ada masalah dah yang kira lah. Benda daurat dah yang kira. Tu memang dah. Daurat ni memang menjadi kemudahan. Islam ni tak menjadi susah. Jangan kita memudah-mudahkan. Benda mudah pula kita pemudah-mudahkan. Tu tak boleh. Tak. Tu. Begitu juga gambaran kita tengok manusia hari ni sibuk dengan kupu harta, sibuk untuk menjaganya. Dah lah kita sibuk dengan kupu harta. Dah dapat tidak memang kita akan sibuk nak jaga. Kalau ada orang faham. Dah, betul tak? Akan sibuk lah. Jadi untuk ibadah tak ada kurang. Bapa dah boleh tinggal rumah banyak harta aku. Tak, bapa dah diserah. Tak boleh, tak ada orang rumah. Tengok, tak ada orang rumah. Bapa? Sebab takut orang curi masuk. Sebab apa? Sebab kita melampau mengumpulkan harta. Bukan harta dah boleh, tapi berpada-pada. Tak,
kaya pada dunia. Kaya dah kaya tengok Abu Bakar lah. Dah. Gudang-gudang dia banyak mana? Sahabat Nina Khadijah, gudang-gudang dia banyak mana? Seluruh lempah Batu Mekah tu milik mereka. Tapi mana selepas ni? Tak ada. Kenapa? Mereka tak nampak harta. Walaupun mereka kumpul harta, mereka berjuang untuk Islam, infak untuk Islam, sedekah untuk Islam. Ni baru tu. Dah. Mereka tak rasa takut, tak rasa gusar. Walaupun hilang harta, janji mereka tak hilang agama. Janji mereka tak hilang pegangan mereka. Mereka tetap dengan agama, tetap dengan pegangan Islam itu sendiri. Dah. Tu. Oleh itu kita janganlah lupa daratan dalam mencari kekayaan. Tidak peduli hal halal dan haram. Dah. Yang penting dapat harta. Jangan kita tak peduli ikut alarm terbahang belakang. Yang penting dapat harta. Tak boleh. Dah. Kita kena kira belakang. Tidak peduli dengan waktu solat. Bahkan waktu digunakan untuk mengumpulkan kekayaan. Dah. Waktu solat pun kita kumpul kekayaan. Jangan. Dah. Jangan. Kalau ada tempat kerja dok bagi kita bayang, baik betul. Dah. Sebab apa? Sebab ni tak boleh membawa kita kebaikan. Dah. Di dunia dan di akhirat. Dan sering-seringlah bersedekah. Ni pula nasihat. Pula maka adalah kita sedar bahawa setelah dunia ini ada akhirat. Kita kena sedar bahawa di dunia ini ada akhirat. Lepas daripada ni ada kehidupan setelah mati, iaitu hari kiamat. Kalau berlebih-lebihan, maka adalah digunakan untuk menolong orang lain. Kalau ada lebih, harta lebih, jangan lupa untuk tolong orang lain, untuk bersedekah. Dah. Orang yang tidak berkemampuan, dan sering-seringlah bersedekah sebagai simpanan untuk hari akhirat kelak. Orang yang bijaksana adalah orang yang mempunyai perhitungan untuk waktu akhirat, dan ia menjadi dunia ini tempat bertanam dan akhirat tempat memetik buahnya. Atas dunia ni seumpama kita tanam pokok, dapat hasilnya buah. Buahnya dapat akhirat lagi. Begitu juga dengan kita pun banyakkan sedekah. Dah. Jangan mikir dengan harta-harta kita ni. Sebab harta kita ni tak boleh bawa ke mati. Ke boleh bawa mati? Ada orang bawa harta dia. Dah. Daya kata tu tengok raja-raja, orang-orang kaya. Dah. Dia mati, kenapa dia boleh bawa? Kain kapang juga. Hak duia kedai. Duia dia jual. Dah. Kedai duia ada bawa. Dah. Kedai orang panggil kain. Hak orang miskin pun boleh makan kain tu. Dah. Hak boleh guna ke? Kain apa? Kain kapang. Kain kapang ni semua pasal doi mu kaya miskin sama je. Betul tak? Ke lain? Orang kaya kat kelas kat dah sama. Dah. Tak ada. Sama saja. Lepas tu kita kena pakat muhasabah. Dah. Nak ukur harta tak salah, tapi biarlah waspada dan jangan lupa akhirat. Jangan lupa untuk kita sentiasa duduk dalam majlis ilmu. Dah dapat peringatan daripada guru. Macam kita ni ada ketan dah. Mungkin malam ni, mungkin malam ngelah dah minggu. Dah. Malam ngelah walaupun bulanan, 2 bulanan mungkin ngelah ataupun kita suruh orang lain laki pula. Dah. Mungkin akhir ni cukup 10 ada sambung. Akan datang pula. Dah. 11-12. Mu ingat dia ingat. Tahu apa ni. Dah. InsyaAllah dah. Dah. Sekadar itulah untuk kasihan kita pada malam ni. Apa yang baik datang daripada Allah. Dan apa yang kurang, yang lemah itu datang dari kelemahan diri saya sendiri. Dari kesilapan diri saya sendiri. Jika terkasar bahasa, tergurus hati, perasaan dan sebagainya, kita maaf banyak. Kalau ada salah dan silap, dah ada apa kekurangan tu, mintalah kita sama-sama membetulkan diri kita. Begitu juga betulkan niat kita untuk menjadi hamba Allah Ta'ala yang taat dan yang patuh padanya. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam tasliman katsiran birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa ibu bapa kami ya Allah, guru kami ya Allah, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Zal Jalal wal Ikram. Ya Allah, ya Tuhan kami banyak melakukan
berdosa kepadamu ya Allah. Kami banyak melakukan perkara yang lawa ya Allah. Kami jauh daripadamu ya Allah, jauh daripada hidayahmu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, dekatkanlah kami dengan hidayahmu ya Allah. Dekatkan kami dengan agamamu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, lindungilah kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadilah kami hamba-hamba yang saleh ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hamba yang bertakwa kepadamu ya Allah, mematuhi segala perintahmu, meninggalkan segala laranganmu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami tidak ada kudrat untuk membuat sesuatu perkara ya Allah, melainkan dengan kudrat dan iradatmu untuk memberikan kepada kami kekuatan untuk mengubah diri kami menjadi yang lebih baik ya Allah. Ya Rahman ya Rahim ya Zal Jalali wal Ikram, amitna ala dinil Islam, raditu billahi wa ta'ala bil Islam dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya Allah ya Tuhan kami, kuatkanlah kami, berilah kami kekuatan untuk terus duduk dalam majlis-majlis ilmu ya Allah. Jika kami malah ya Allah, kamu pemudahkanlah kami ya Allah. Berikanlah kami keselamatan di dunia dan akhirat ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Macam biasa.